Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 bagi mata pelajaran SCCG 3123 Komunikasi Perundingan. Kami akan membuat pembentangan berkenaan tajuk tugasan kumpulan iaitu strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Ahli-ahli kumpulan 10 terdiri daripada saya iaitu nombor metrik 276070 Muhammad Firdaus bin Hamdan, 276164 Nur Idayu bin Zulfaqar, 276054 Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, 276332 Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Ken, dan yang terakhir 27440 Nazaruddin bin Safwan. Tugasan ini disediakan untuk Tuan Syekh Muhammad Alwi bin Syekh Abdul Kadir Al-Firdaus. Strategi komunikasi dan perundingan antara budaya. Esei ini mengkaji pengalaman dan cabaran yang dihadapi oleh kami sebagai pengurus yang baru dilantik untuk mewakili negara dalam perundingan yang diatur oleh Biro Penerangan dan Hal Ehwal Kebudayaan Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat. Kami sebagai pengurus yang dilantik adalah berasal dari benua Asia dan bahasa Inggeris adalah merupakan bahasa kedua kami. Pada mulanya kami menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan perbezaan daya dan juga menghadapi halangan komunikasi. Walau bagaimanapun, melalui proses penyesuaian, pembelajaran dan pembangunan kemahiran komunikasi antara budaya, kami sebagai pengurus berjaya mengatasi cabaran ini dan mewujudkan hubungan yang produktif di antara wakil dari negara yang lain, khususnya dari negara barat. Kajian kes di atas menggambarkan perjalanan kami sebagai pengurus untuk menerokai kesan aspek budaya terhadap hasil perundingan dan menekankan kepentingan strategi komunikasi yang berkesan. Terdapat 5 iaitu cabaran dalam komunikasi antara budaya. Pada mulanya program, kami sebagai pengurus yang baru dilantik menghadapi cabaran yang ketara kerana terdapat halangan bahasa. Halangan bahasa yang berpunca daripada bahasa Inggeris kerana ianya bukan merupakan bahasa ibunda kami. Ini menyukarkan kami sebagai pengurus untuk menyatakan diri kami dengan jelas. Ini juga mengakibatkan salah tafsir isyarat dan niat badan kami oleh anggota delegasi dari negara yang lain. Cabaran ini menghalang komunikasi yang berkesan serta mewujudkan jurang di antara kami sebagai pengurus dan wakil negara lain. Keperluan untuk penyesuaian dan pembelajaran. Menyedari kepentingan komunikasi yang berkesan di negara asing, di mana bahasa Inggeris adalah bahasa utama. Kami menyedari akan keperluan untuk penyesuaian. Kami memulakan perjalanan pembelajaran iaitu dengan meniru dialek bahasa yang digunakan dan memahati bahasa badan orang lain semasa perbualan berlaku. Pendekatan penyesuaian ini membolehkan kami memahami dengan lebih baik serta mendalam akan corak komunikasi rakan sejawat mereka dan menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan sebaik yang mungkin. Pembangunan kemahiran komunikasi antara budaya. Melalui pemerhatian, amalan dan ketekunan, kami secara beransur-ansur mengembangkan kemahiran komunikasi antara budaya agar lebih berkesan. Kami belajar untuk menguasai bahasa Inggeris, menggunakan kosakata dan ungkapan yang sesuai untuk menyampaikan idea kami.
dengan lebih berkesan dan difahami. Selain itu, kami menjadi terbiasa dengan isyarat bukan lisan dan bahasa badan di antara rakan sejawat mereka. Ini juga membolehkan pemahaman yang lebih mendalam tentang niat mereka dan memudahkan komunikasi yang berlaku dengan lebih lancar. Membina perhubungan dan mengatasi halangan budaya. Apabila kemahiran komunikasi di antara budaya bertambah dengan baik, kami mewujudkan hubungan yang bermakna dengan wakil negara lain, khususnya dari negara barat. Keupayaan kami untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka iaitu dengan meniru dialek bahasa dan memahami isyarat bukan lisan membantu merapatkan jurang budaya dan memupuk rasa kepercayaan dan persefahaman di kalangan wakil di antara negara. Ini membolehkan perbincangan yang lebih terbuka dan produktif serta membawa kepada hasil rundingan yang berjaya dapat dicapai. Kesan aspek budaya terhadap putusan perundingan. Kesan aspek budaya terhadap hasil perundingan adalah ketara. Perbezaan budaya mempengaruhi corak komunikasi, gaya perundingan dan dinamik keseluruhan kumpulan perundingan. Pada mulanya, jurang budaya menimbulkan cabaran dan menghalang komunikasi yang berkesan. Walau bagaimanapun, dengan membangunkan kemahiran komunikasi antara budaya, kami berjaya mengharungi perbezaan ini dan menyumbang kepada persekitaran yang lebih kolaboratif dan produktif. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pemenerangan yang seterusnya, iaitu Nur Idayu. Terima kasih Encik Firdaus. Assalamualaikum. Saya Nur Irayu binti Zulfaqar. Nombor metrik saya 276164. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila anda dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Sebagai ahli kumpulan dilantik, beliau perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan pandangan dan nasihat yang bernilai. Ada beberapa tindakan yang perlu dipertimbangkan, antaranya ialah meningkatkan kemahiran bahasa. Meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris amat penting pada masa sekarang. Dengan cara melibatkan diri dalam program latihan bahasa, berbual dan bertutur asli bahasa Inggeris dan mempelajari pembedaraan kata dan ungkapan perniagaan akan membolehkan komunikasi yang lebih jelas dan lebih yakin. Sebagai contoh, semasa sesi rundingan, wakil Malaysia menghadapi kesukaran untuk menyatakan konsep perniagaan yang kompleks kerana halangan bahasa. Yang kedua, memupuk kesedaran budaya seperti memahami norma budaya, adat resam dan gaya komunikasi. Seseorang boleh merapatkan jurang budaya dan membina hubungan yang lebih kukuh dengan rakan sekerja dari latar belakang yang berbeza. Dan contohnya ialah seperti dalam budaya Amerika, gaya komunikasi langsung dan eksplisit adalah lazim, manakala dalam setengah budaya Asia, komunikasi tidak langsung lebih diutamakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor metrik 276054. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya atas penerangan tadi. Dan seterusnya saya akan sambung kepada jawapan soalan nombor 1. Apakah tindakan sekiranya saya dilantik sebagai wakil di dalam satu kumpulan untuk membuat perundingan? Okey, seterusnya saya akan memerhati dan menyesuaikan bahasa badan. Okey, komunikasi bukan lisan juga memainkan peranan penting dalam komunikasi di antara budaya. Memerhati dan menyesuaikan diri dengan bahasa dan daripada wakil Amerika Syarikat dan negara barat yang lain boleh memupuk rasa perhubungan dan juga persefahaman. Okay, dengan kita menjelaskan bahasa badan dengan bahasa badan mereka, kami juga boleh membina hubungan dengan dan menyampaikan niat dengan lebih berkesan. Okey, terdapat 3 jenis komunikasi bukan lisan. Yang pertama adalah seperti berikut, gerakan badan. Okey, semasa sesi perundingan, kami menyedari bahawa rakan sejawat daripada Amerika
kerap menggunakan isyarat tangan dan juga mengekalkan hubungan mata iaitu eye contact secara langsung sambil menyatukan fikiran mereka. Okay, dengan mencerminkan isyarat bukan lisan ini, kami menyampaikan perlibatan dan minat kami, mengukuhkan tahap pemahaman dan membina kepercayaan di kalangan perunding. Okay, seterusnya, suara. Okay, merujuk kepada cara perunding atau mesej yang dituturkan juga dikenali sebagai paralanguage. Ia juga dirujuk bagaimana sesuatu perkataan itu dituturkan dan dia melibatkan kelajuan, suara, kejelasan, kelantangan pitch dan juga nada suara seseorang perunding. Kami ketika berunding dengan Amerika Syarikat mendapati bahawa Amerika Syarikat lebih laju dan nada suara yang lebih jelas membentang perundingan yang dibuat. Ini dapat memberikan kami lebih kejelasan dalam makna yang diberikan dan kami juga memberi maklum balas kembali dengan komunikasi bukan lisan seperti mengangguk faham dan tindakan lain menunjukkan setuju dengan perundingan dari negara Amerika tersebut. Dan seterusnya adalah ruang atau lingkungan peribadi. Okay, penggunaan ruang peribadi ketika rundingan juga menjadi peranan penting ketika membuat rundingan. Okay, faktor penggunaan ruang di dalam komunikasi bukan lisan melibatkan status budaya, jantina dan juga topik perbualan. Okay, kajian ada menunjukkan rundingan yang datang daripada kawasan pendalaman memerlukan ruang peribadi yang lebih luas berbanding perunding yang datang daripada kawasan bandar. Okay. Dalam situasi ini kami lihat perunding Amerika selesa dengan ruang atau lingkungan peribadi yang tidak begitu besar dan juga menunjukkan sikap profesional dalam membuat perundingan. Okay, seterusnya adalah mempraktikkan mendengar aktif dan kejelasan. Okey, mendengar secara aktif adalah penting dalam mengatasi halangan bahasa dan juga budaya dengan menunjukkan pendengar aktif melalui cara mengangguk, mengekalkan hubungan mata eye contact dan juga memberi maklum balas lisan seperti parafrasa atau mencari penjelasan. Kami boleh memastikan pemahaman dan mengelak ia disalah tafsir. Okay, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas juga menggalakkan persefahaman di kalangan perunding. Okay, ia juga boleh bertukar-tukar idea dan perspektif dengan lebih berkesan. Okey, seterusnya mempromosikan pemahaman budaya. Okey, mempromosikan pemahaman budaya adalah penting untuk mengurangkan halangan budaya dalam komunikasi. Okay, strategi ini melibatkan mencari pengetahuan secara aktif tentang budaya, norma, nilai dan adat yang berbeza. Dengan memupuk minat tulen dalam budaya lain dan memupuk empati budaya, kami boleh membina jambatan persefahaman dan mewujudkan persekitaran yang lebih eksklusif dan harmoni. Okay. Pemahaman budaya juga membolehkan kami mendekati komunikasi dengan hormat, penghargaan dan juga kepekaan. Dengan mempelajari latar belakang budaya, peserta boleh mengelakkan bias budaya, menyesuaikan tingkah laku mereka dan berkomunikasi dengan cara yang menghormati adat dan nilai orang lain. Strategi ini memupuk rasa keterangkuman, meningkatkan hubungan antara budaya dan menggalakkan kerjasama yang berkesan dalam kumpulan perundingan. Okay, sekian. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada sahabat saya. Terima kasih Encik Izzat. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Al-Hadi bin Muhammad Kin, nombor matrik 276332. Seterusnya, 4 strategi komunikasi yang paling sesuai beserta justifikasi hujah anda yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Ketika kami berunding dengan perunding Amerika dalam konteks kumpulan perundingan yang mewakili Malaysia, dalam program yang dianjurkan oleh Biro Perdagangan dan Hal Ehwal Kebudayaan, Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, perbezaan budaya boleh menimbulkan cabaran besar kepada komunikasi yang berkesan. Cabaran ini amat ketara bagi kami sebagai perunding, di mana bahasa Inggeris mungkin bukan bahasa pertama.
Untuk mengurangkan halangan budaya dan memudahkan komunikasi yang berjaya adalah penting untuk menggunakan strategi komunikasi yang sesuai. Kami meneroka 4 strategi komunikasi utama yang boleh membantu merapatkan perbezaan budaya. Strategi rundingan mengikut WASE, menyesuaikan strategi rundingan, kesedaran peri kepentingan komunikasi bukan lisan dan menyesuaikan gaya dan tata cara komunikasi. Melalui pelaksanaan strategi ini, kumpulan perundingan dapat memupuk pemahaman, kerjasama dan akhirnya mencapai hasil yang positif. Yang pertama, strategi rundingan mengikut WASE, iaitu tahap familiariti rendah, di mana kami sebagai wakil negara menggunakan ejen ataupun penasihat yang lebih mengetahui budaya dari Amerika. Selain itu, lantikan seorang mediator boleh dibawa untuk memulakan pengenalan dan sebagai penterjemahan yang boleh memain peranan penting untuk memberi dan mendapatkan maklumat untuk pihak Malaysia dan Amerika. Selain itu, kami boleh memujuk pihak Amerika untuk menggunakan pendekatan strategi bersama. Sebagai contoh, kita memohon menggunakan bahasa kita sebagai bahasa Malaysia, iaitu bahasa ibunda, dan meminta mereka untuk menggunakan pakar penterjemahan atau kita menyediakan penterjemahan untuk memudahkan mereka memahami proses rundingan. Dalam rundingan kita boleh menggunakan apa sahaja strategi yang boleh memberi keselesaan kepada kita dan pihak sebelah asalkan jelas dan mencapai matlamat yang dirunding. Kemudian tahap familiariti sederhana di mana kami menyesuaikan dalam pendekatan dari pihak Amerika. Strategi ini tidaklah memerlukan kami menjadi seperti mereka, namun kami hanya perlu membuat penyesuaian dan membuat perubahan sedikit pendekatan yang digunakan oleh mereka. Kami perlu mengetahui apa yang digunakan oleh mereka perlu diubah, dibuang atau ditiru oleh pihak Amerika. Selain itu, kami boleh mengkoordinasikan mengikut penyesuaian bersama. Ia melibatkan antara dua pihak untuk memastikan ia dipersetujui dan rundingan dicapai. Sebagai contoh, kami bertanya terlebih dahulu kepada pihak Amerika bagaimana untuk memulakan rundingan terlebih dahulu. Apa yang perlu disediakan terlebih dahulu sebelum rundingan dibuat. Kemudian, tahap familiariti tinggi. Ini adalah tahap terakhir di mana kami akan menggunakan sepenuhnya pendekatan dari pihak Amerika dan untuk memastikan bahawa cara ini berjaya, kami haruslah mempelajari sepenuhnya bahasa dan budaya mereka. Selain itu juga, kami boleh membentuk pendekatan atau strategi bersama mengikut kesesuaian keadaan rundingan. Strategi ini memerlukan kedua perunding memahami budaya masing-masing serta ciri-ciri individu pihak lain. Dengan menggunakan strategi ini, kedua pihak akan lebih fleksibel. Kedua, menyesuaikan strategi rundingan. Gaya rundingan mungkin berbeza mengikut budaya. Menjadi fleksibel dalam pendekatan seseorang dan menyesuaikan strategi rundingan untuk menyelaraskan dengan keutamaan budaya wakil dari negara yang berbeza adalah penting. Fleksibiliti ini membolehkan kerjasama yang berkesan dan membantu membina hubungan yang lebih kukuh berdasarkan saling menghormati. Semasa sesi rundingan, kami mengiktirafkan bahawa rakan jawatan Eropah mereka menghargai pendekatan kolaboratif, menekankan membina hubungan sebelum terjun ke dalam urusan perniagaan. Dengan menyesuaikan strategi perundingan, mereka agar sejajar dengan keutamaan ini. Kami mewujudkan asas kepercayaan dan hubungan yang kukuh memudahkan proses perundingan dengan lebih lancar. Terima kasih Cik Hafiz. Saya Nazaruddin Mesafwan, Matematik 274440. Saya akan meneruskan sambungan dari tajuk 4 strategi komunikasi yang paling sesuai berserta justifikasi hujah yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Menyesuaikan gaya dan tata cara berkomunikasi. Menyesuaikan gaya dan prosedur komunikasi adalah kemahiran penting dalam membina hubungan yang berkesan. Berikut ialah beberapa strategi yang boleh diguna pakai untuk melaraskan gaya dan cara berkomunikasi. Yang pertama, responsif kepada konteks budaya.
Setiap budaya mempunyai norma dan nilai komunikasi yang berbeza. Cuba fahami konteks budaya orang yang anda bercakap. Beri perhatian pada perkara seperti tahap, formaliti, keramahan dan penggunaan bahasa badan yang sesuai dalam budaya mereka. Dengar dengan teliti. Beri perhatian sepenuhnya kepada apa yang orang itu ingin katakan. Dengan cepat membuat kesimpulan atau mencelah. Berikan masa untuk orang itu melanggarkan bicara mereka dan memberikan maklum balas yang sesuai. Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah. Beri perhatian kepada perkataan lisan dan bahasa badan. Tanya dan jelaskan. Jika anda tidak pasti tentang maksud atau mesej yang disampaikan oleh orang itu, jangan teragak-agak untuk bertanya dan menjelaskan. Tanya soalan terbuka dan nilai perspektif mereka. Ini akan membantu mengelakkan salah satu taksir dan membina persefahaman bersama yang lebih baik. Kelebihan etika dan sensitiviti budaya. Hormat kepercayaan budaya, norma dan nilai orang yang anda bercakap. Elakkan topik sensitif atau kontroversi, melainkan anda tahu ia boleh dibincangkan secara terbuka dan bersyukur atas peluang untuk belajar tentang budaya mereka. Seterusnya, kesedaran beri kepentingan komunikasi bukan lisan. Kesedaran tentang kepentingan komunikasi bukan lisan iaitu non-verbal adalah kunci dalam membangunkan hubungan yang berkesan dan memahami mesej yang disampaikan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa sebab mengapa kesedaran tentang kepentingan komunikasi bukan lisan sangat diperlukan. Yang pertama, ekspresi emosi. Komunikasi bukan lisan boleh memberikan maklumat tentang emosi seseorang. Bahasa badan, mimik muka dan intonasi suara boleh meluahkan perasaan dan emosi yang mungkin tidak diungkapkan secara lisan. Yang kedua, pengukuhan mesej lisan. Komunikasi bukan lisan boleh mengukuhkan atau melemahkan mesej lisan yang disampaikan. Pergerakan tangan, badan atau pandangan mata yang kuat boleh memberikan kejelasan dan keyakinan terhadap apa yang diperkatakan. Yang ketiga, memahami bahasa budaya dan konteks. Komunikasi bukan lisan membantu dalam memahami budaya dan konteks yang berbeza. Setiap budaya mempunyai norma dan prosedur yang berbeza untuk komunikasi bukan lisan. Yang keempat, mentafsir makna yang lebih dalam. Kadang-kadang mesej yang disampaikan secara lisan mungkin tidak menyampaikan semua maksud yang dikehendaki. Komunikasi bukan lisan boleh memberikan petunjuk tentang niat, sikap atau makna yang lebih mendalam di sebalik perkataan. Yang kelima, mengeratkan hubungan dan kepercayaan. Komunikasi bukan lisan seperti hubungan mata, pandangan mata, jabat tangan atau senyuman boleh mengeratkan hubungan dan membina kepercayaan antara individu. Yang keenam, mengesan penipuan atau ketidakjujuran. Komunikasi bukan lisan juga boleh membantu mengesan penipuan atau ketidakjujuran dalam komunikasi seseorang. Perubahan dalam ekspresi muka, pergerakan badan yang tidak selaras atau tegangan fizikal boleh menunjukkan bahawa terdapat sesuatu yang tidak konsisten dalam mesej yang disampaikan secara lisan. Kesimpulan dari strategi komunikasi dan perundingan antara budaya bahawa pemahaman budaya yang mendalam, kesedaran terhadap perbezaan dan keterampilan adaptasi sangat penting dalam membangunkan hubungan yang efektif dengan individu atau kelompok dari antara budaya sangat penting untuk memiliki sikap terbuka,
rasa hormat dan kesediaan untuk belajar. Dengan menghargai kepelbagaian budaya, kita dapat membangunkan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara satu sama lain dengan individu dari budaya yang berbeza. Akhirnya, komunikasi antara budaya yang berkesan mampu memupuk persefahaman, kerjasama dan hasilnya sangat positif dalam mewujudkan hubungan yang berjaya dalam konteks strategi komunikasi antara budaya. Sekian persembahan dari kumpulan kami. Terima kasih.